Alhamdulillah, syukur seadanya. Assalam Biz Anissa kembali lagi pagi ini dengan slot Peyatim. Kepada anda yang sedang menikmati sarapan pagi, makan apa tu sedapnya kat rumah tu, Alhamdulillah. Bersyukur atas segala nikmat dan rezeki yang Allah berikan. Jangan lupa makanan untuk perut tu dah ada. Makanan untuk jiwa, hati, perasaan, minda bagaimana pula. Dan insyaAllah pagi ini kita perlukan satu makanan yang betul-betul baik untuk jiwa, hati dan perasaan kita, insyaAllah. Berserta dengan minda kita, kita nak dengarkan daripada Tok Abah kita, Lambaian Syurga Yatim dibantu masyarakat, tentunya bersama dengan ikon peyatim yang semakin hari semakin mengancam, semakin handsome, yang dihormati Datuk Dr. Haji Muhammad Fazlah Kamsah aka Tok Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tok Abah, sihat ke? Syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah seadanya. Baiklah, bersama dengan rakan-rakan usrah, adik-adik kita bawakan hari ini istimewa. Tak lain tak bukan. Mungkin ada yang dah familiar, mungkin ada yang baru bersama dengan kita pagi ini. Kita ucapkan selamat pagi kepada semua. Adik Muhammad Fahri Abdullah, Muhammad Irwan Danish Abdullah, adik putri Asyahara Raziana Abdul Malik dan juga adik putri N Arni Abdul Malik. Assalamualaikum semua. Masya Allah, comel-comel belaka. Yang di hujung sana handsome, yang di hujung sana senyum sikit adik comel. Mata dia cantik sekali, Masya Allah. Baiklah, pagi ini Tok Abah kita nak kongsikan tentang kelebihan menjaga anak-anak istimewa, anak-anak yatim ini, Masya Allah. Tentunya secara umum kita tahu nak jaga anak-anak yatim ini bukan mudah juga. Ia perlukan tanggungjawab, amanah, kasih sayang, bertolak ansur, adil dan sebagainya. Jadi bagaimana Ustazah pula perginya Tok Abah? Tok Abah. Tok Abah, pagi ini kita nak fokus kepada kelebihan dalam menjaga anak-anak yatim ini. Allahumma terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan, adik, sahabat-sahabatnya. Pertama-tama kita kena ingat bahawa langkah pertama untuk kita tahu apa dia, kata orang tu, kelebihan menjaga anak yatim ini, kita kena tukar paradigma lah. Sebab ramai juga ahli masyarakat kita, mungkin tak banyak di Malaysia, yang menganggap anak yatim ini membawa beban. Masalah. Itu sebab padahal anak-anak yatim ini Allah datangkan ke kawasan kita, tempat kita, negara kita sebagai anugerah. Anugerah untuk kita, kata peluang untuk melabur. Melabur untuk akhirat, ya, sebab ialah dengan azab mereka lah kita, masya-Allah, ya. Dan kita selalu dipesan oleh para asatizah, ya, sepotong hadis yang selalu kita dengar, wallahi fi aunil abdi makana abdu fi auni akhi. Allah akan tolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya dengan ikhlas. Apatah lagi yang kita tolong anak-anak yatim. Sebab Nabi mengesahkan dalam hadis yang lain bahawa ana wa kafilul yatimi fil jannah kahatain. Itu selalu kita dengar. Aku dengan orang yang menjaga menyantuni yatim itu, ya, cenggini, begini di syurga. Dan dengan itu kita jelas bahawa salah satu kebaikan menjaga anak yatim ni ialah kita jaminan bersama Rasulullah mudah masuk syurga. Allahu Akbar. Dan Tok Abah pun terpanjat bila baca hadis mengesahkan bahawa menjaga anak yatim, menyantuni anak yatim ni, dia punya pahala ganjarannya sama macam jihad. Sama macam jihad fi sabilillah, kecuali kalau kita syirik. Kita buat dosa besar yang tidak terampun. Dan ingat, yang penting sekali ialah bila kita tolong anak yatim, mana tahu anak saudara kita, cucu kita, anak kita jadi yatim. So kita tolong orang, Allah akan datangkan orang tolong kita in the future, insya-Allah. Itu yang paling penting sekali. What you give, you get back. Yes, itu dia, berbuat baik dengan semua orang. InsyaAllah Allah berikan kebaikan juga kepada kita, dan juga malaikat juga turut mendoakan kita. Subhanallah. Baiklah, ada adik-adik yang nak bertanyakan soalan kepada Tok Abah ke? Nampak kat situ. Nampak dah soalannya. Silakan adik Fahrin. Tok Abah, apakah cara yang boleh saya lakukan supaya saya tidak rasa sunyi dan merasa kehilangan dalam hidup saya? Masya Allah. Ya, elak rasa sunyi. Kalau dah dewasa macam Tok Abah, boleh berumah tangga. Ya. Kalau adik-adik kecil kita? Allah, yang kecil-kecil ni, ya Allah, macam mana nak mengatasi masalah sunyi? Tapi betul, bila la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Selalu kita dengar kan, dari surah At-Taubah. Ya, barang kita jangan takut, jangan bersedih, Allah ada bersama dengan kita. So langkah pertama ialah barang siapa rapatkan diri dengan Allah, Allah akan jadikan kita kurang sunyi seperti ada teman. Jangan takut, jangan bersedih, Allah bersama kita. Satu, ya, so kita artinya rapatkan dengan Allah, jaga solat 5 waktu dan sebagainya. Ya. So yang keduanya ialah
bila kita buat rutin harian, untuk Kak Farah pun off air tadi dah sebut ya, kita bangun pagi dengan senyuman. Bangun pagi dengan senyuman, kita buat rutin-rutin positif, maka kita akan ceria, kita akan happy, dan bila kita ceria dan gembira, maka kita tak rasa sunyi walaupun ya kita tak ramai kawan, tapi insya-Allah lah macam anak-anak di rumah anak yatim ni, di asrama memang ramai kawan secara natural ya, alhamdulillah. Jadi kita kena ingat bahawa buat rutin positif. Ya, buat bangun pagi terus senyum. Kalau boleh menghadap kiblat dulu. Menghadap kiblat. Kenapa menghadap kiblat? Sebab kita nak berdoa. Menghadap kiblat, senyum dan berdoa. Subhanallah, magic berlaku. Sebab pakar psikologi mengesahkan satu, pemikiran positif waktu pagi menyebabkan kita sepanjang hari jadi positif. Dua, yang ketiganya okeylah ya, kita cari kawan-kawan ya, dan di rumah anak yatim berapa orang? 100 lebih. Ramai 100 lebih. Aturan itu cari kawan dengan sengaja ya. Dengan sengaja kita cari kawan, jangan dengan tak sengaja ya, dengan dah ada kawan cari. Bila kita jadi orang yang baik, maka ramai orang-orang yang baik akan datang ke kita. Jadi kawan yang baik, maka kawan yang baik akan datang ke kita. Kita akan tidak akan rasa sunyi bila kita jadi orang baik. Ya, dan of course lah, ya, kita di samping walaupun anak yatim ni ada kat rumah anak yatim dan sebagainya, jaga silaturahim dengan ahli keluarga, dengan sanak saudara. Silaturahim ialah hubungan dengan keluarga, pertalian darah. So bila kita jaga silaturahim, maka Allah menjamin ya pintu rezeki terbuka dan dianjakkan tarikh ajal, panjang umur. Dan of course exercise, lepas tu bersukan, main game dan semayang berjemaah. Bila semayang berjemaah kat surau masjid, kita tak akan sunyi. Pasti ramai kawan. Paling kurang kawan dengan imam, dengan Bilal yang tua-tua. Masya Allah, hebat tu. Okey, itulah antara lain. Masya Allah, sahabat-sahabat. Itu dia. Tapi dekat rumah dengan sahabat-sahabat berapa ramai? 100 lebih ya? Alhamdulillah, bolehlah kita sama-sama bayangkan macam mana meriahnya keadaan ataupun suasana. Boleh belajar bersama, mengaji bersama, Masya Allah. Tapi adik-adik walaupun ialah menempuh ujian, dugaan dalam usia yang masih kecil lagi, tapi beruntung tahu lahir dekat bumi Malaysia ni, sebab ramai sekali orang-orang Malaysia ni begitu prihatin sekali dalam nak membantu adik-adik semua, Masya Allah. Dan nak tanya dengan Tok Abah lah, boleh tak Tok Abah jelaskan apakah bentuk bantuan yang paling terbaik sekali rakyat Malaysia boleh hulurkan kepada anak-anak yatim ni? Itu soalan yang sangat kritikal sebenarnya ya. So soalannya, bila Allah wujudkan anak yatim di negara kita, dalam masyarakat kita, apa patut kita buat? Ramai kita terbayang, of course lah, ya, bantu mereka dari segi tempat tinggal, dari segi keperluan fizikal, keperluan pendidikan, keperluan itu memang kita nampak ya. So, sebab ramai orang, tapi kadang orang bantu ni pula secara bermusim. Bila dalam Ramadan, dalam Ramad Raya ke, maka ramai sampai tak muat dia punya stok, apa nama, stok untuk simpan hadiah tu. Ada rumah anak yatim dapat 10 pasang kasut. Tok Abah nak beli 2, 1 pun kadang susah ya. So itulah dia. Punyalah banyaknya, tapi itulah kerana takut-takut bermusim. Tapi yang ramai orang kita dia terlepas pandang. Bila dengan anak yatim ni, apakah bantuan yang perlu? Kita kena berikan bantuan emosional, emosi. Ya, terima mereka seadanya. Berikan getaran positif pada mereka. Jangan, anak yatim. Kadang ada cikgu ke, kawan ke, orang dewasa ke, budak anak yatim memanglah nakal. Budak yatim. Yang ini yang kita nak cuba padam, kikis dan tukar. Tukar bahawa yang kita kata anak yatim itu mungkin anak kita, cucu kita, anak saudara kita, cucu saudara kita. Dia kena ingat tu. Ya, itu yang kena. So bantuan yang diperlukan adalah bantuan berikan mereka keselesaan, keyakinan, penerimaan. Ya, dan kalau boleh kita rapatkan jurang antara anak yatim dan anak yang ada ibu bapa. Rapatkan jurang. Ya, of course lah. Tok Abah suka sangat ada sahabat-sahabat Tok Abah dia jadikan anak-anak yatim di rumah anak yatim itu sebagai anak angkat mereka. Sama ada berkala mereka bantu, mereka sponsor. Saya sponsor 4 orang, gini-gini 200 orang ke 100 orang tiap-tiap bulan berkala. Itu menjadikan anak-anak yatim di rumah yatim sebagai anak yatim, anak angkat mereka secara berkala, secara kontinus sampai mereka umur 18. Ada juga ambil anak yatim di rumah yatim ni sebagai anak yatim musiman. Ya, musim durian dia datang. Musim raya datang. Musim cuti sekolah dia ambil anak yatim tu. So that's good. Ya, yang penting tidak kita nak rapatkan jurang antara anak-anak yatim dengan anak-anak yang ada ibu bapa supaya mereka tidak rasa terbiar, emosi pun mereka mantap. Maka mudah-mudahan mereka akan jadi orang-orang yang jadi aset kepada negara. Betul Tok Abah. Rupanya macam-macam bantuan yang boleh kita berikan kan? Nak dengan tak nak je. Nak 1000 apa orang kata, kalau di mana ada kemahuan di situlah ada jalannya, insya-Allah. Baiklah. Adik N dah bersedia dengan soalannya Adik N. Awal-awal lagi dia kata Kak Farah ada soalan nak tanya dengan Tok Abah. Silakan Adik N. Tok Abah, apakah tips supaya saya kekal positif setiap hari?
Cerita bab aura positif ni Tok Abah. Tadi nak hilangkan sunyi, yang ini nak lebih positif. Wow. Ya, so Tok Abah ingat pesanan guru-guru Tok Abah masa Tok Abah. Tok Abah pernah muda tau. Dah lah muda handsome dulu ya. Sekarang dah habis muda. Gaya. Habis handsome. Ramai peminat ni. Oh, ramai ya. Di kalangan ibu-ibu Masya tunggal Allah. ya, ibu tunggal yang umur 60-an, 70 yang dah rabun. Okey, so kebanyakan untuk jadi positif, kau jangan ketawakan orang tua, berdosa. Wah, Farin, kita kawan kita ya. Bila kita jaga ibadah kita, terutamanya yang solat 5 waktu jangan cakaplah. Hebat, ya. Walaupun ni semua masih remaja, solat taubat tiap-tiap hari akan menyebabkan kita tenang dan positif. Sebab bila hati kita bersih asbab solat taubat, maka hati bersih tarik inspirasi, tarik rezeki, tarik ilmu, tarik sayang. Jadi kita akan sentiasa positif, jaga ibadah. Itu sebabnya kita selalu berpesan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Bila awak dapat jalan keluar untuk semua masalah apa jadi? Very positif. Satu. Yang kedua, itulah dia. Programkan otak. Tok Abah pun yang dah anak yatim purba ni pun ya, anak yatim purba. Ya, so tiap-tiap malam Tok Abah program otak. Ya Allah, kalau aku masih panjang umur esok, kejutkan aku pukul 5 suku pagi dengan ceria, dengan sehat, dengan good mood, dengan seronok nak pergi berjemaah di surau ya. Tok Abah programkan. Tapi kalau besok ditakdirkan aku mati, ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah. So tiap-tiap malam kita programkan otak kita supaya sentiasa positif. Dua. Ya, yang kita programkan sebelum tidur itu jadi doa. Yang ketiganya ialah betul dah bangun tidur dengan senyum. So bangun tidur dengan senyum. Barang siapa senyum 20 saat waktu pagi, sepanjang hari hormon endorfin tu yang merembes buat kita bahagia, ceria, positif. 20 saat 20 saat minimum. saat, ya. Minimum. Jangan takut. Bangun pagi senyum seorang-seorang dikata gila. Tak ada, tak apa. Tapi beritahu kawan-kawan. Jangan takut ya. So yang paling penting Nabi pesan, walaupun apa ujian yang kita hadapi, jangan lupa solat dan bersabar ya. Bila disebut bahawa ya ayyuhallazina amanu asta'inu bis sabri was salah ya, innallaha ma'as sabirin. Ini surah Al-Baqarah ayat 153, macam artikel 53 ya. So wahai orang beriman ya, jadikan sabar dan solat itu kata itu penolongmu. Dan sungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar. So insyaallah, dan berkawan dengan orang positif, kita akan jadi positif. Itulah dia circle-nya. Kena tahu juga siapakah yang berada dalam circle kita. Kita berkawan dengan orang yang bijak pandai, insya-Allah kita pun jadi macam tu. Baiklah. Kita nak terus melihat, saya dah nampak dah dekat kaca TV Tok Abah, apia.org.my melalui kempen Apia ni macam-macam yang kita boleh buat untuk adik-adik kita ni. Betul. Boleh tak Tok Abah kongsikan pagi ni, silakan. So ingat ya, dah disebut tadi tu, barang siapa membantu anak yatim, menyantuni anak yatim, jaminan bersama Rasulullah masuk syurga insya-Allah dengan mudah, insya-Allah. So Apia ialah Akademi Pengajian Islam Anak Yatim ASEAN yang insyaAllah Tok Abah difahamkan Januari depan ni akan ambil intake pertama 50 orang lebih lah ya. So 10 orang dari Malaysia dan 5 orang dari setiap 8 negara ASEAN, anak-anak yatim yang akan dikumpulkan di kampus sementara di bekas bangunan Falkra ya. Jadi kita nak mengutip dana untuk membangunkan Apia ini kampus tetap yang mula-mula ada masjid dan of course ada akademi. Jadi tolonglah, sambil kita membantu Apia ni, sebenarnya kita membangunkan masjid dan kita tahu pahala. Ya, pahala membina masjid walaupun sebesar sarang burung, maka kita membina makhligai dalam syurga. So jom ya, Tok Abah seru diri Tok Abah dan semua orang, jom kita bantu. Ya, bantu dengan biar banyak asalkan ikhlas, Jangan takut. Ya, sebab bantuan yang kita berikan pada anak yatim melalui Apia ini, ya Allah, ya Tuhan ya, cuma Allah yang tahu ganjarannya. Sebab bila orang mati pun minta dihidupkan sebentar untuk bersedekah. Apatah lagi sedekah pada anak-anak yatim dari Malaysia dan dari negara ASEAN. Kita membantu ya, jadikan kata tu anak-anak yang jadi aset kepada keluarganya, kepada negaranya, kepada agama dan kepada dunia ya, melalui Apia. So jom kita sama-sama ya, jangan takut, kita tak akan lari ya, dia punya pahala tu inilah. Dan Tok Abah pesan dan pesan mereka lah ya, asbab kita mudah-mudahan masuk syurga tanpa hisab insya-Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Tapi secara ringkas ni Tok Abah, ada juga yang merungut ni Tok Abah. Tok Abah kos sara hidup tinggi ni, nak beli tu mahal, nak beli ni mahal, macam mana ni Tok Abah nak? Macam nak sedekah ya? Macam nak sedekah ni Tok Abah? Nabi bagi jaminan takkan miskin, takkan berkurangan orang bersedekah, kecuali bertambah. Tapi orang kena tak akal, dia pakai logik. Jangan pakai logik, pakai magic.
bahawa bila kita bersedekah, Allah akan tambah paling kurang 10 kali ganda. So jangan takutnya, jom kita. Orang yang kaya bersedekah cantik, orang yang susah bersedekah sangat cantik, insya-Allah. InsyaAllah, amin. Ini janji Allah ya, bukan janji Janji manusia. Allah, bukan janji Tuhabah, bukan janji manusia. Itu dia yang pastinya janji Allah. Baiklah, itu dia lambayan syurga yatim dibantu masyarakat melalui kempen APIA dan juga slot Yatim pagi ini. Alhamdulillah, ikon yatim yang kita bawakan pagi ini yang dihormati, disayangi Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah. Adik-adik kita kesemuanya, rakan-rakan usrah, terima kasih. Adik Muhammad Fahrin, adik Muhammad Irwan Danish, adik Putri Asyahara, adik Putri N, kesemuanya all the best, good luck. Aunty Farah, Kak Farah, kakak Farah, doakan kesemuanya baik-baik sahaja, bahagia dan sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, Jumpa lagi selepas ini tentunya dalam Assalamualaikum An-Nisa. Mak, Aisyah dapat nombor 1, Mak. Betul cakap Mak. Walaupun kita miskin, tapi kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, mesti berjaya. Allah sentiasa bersama dengan orang yang sabar, kan, Mak? Mak rehat dah dulu. Besok Aisyah datang balik. Berilah sedikit senyuman di wajah mereka dengan berinfak ke Persatuan Kebajikan Anak Yatim Malaysia.